Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, macam mana dengan semua hari ni, okey ke semua? Kelas. Assalamualaikum. Ke tak dengar suara saya? Hello? Assalamualaikum. Semua okey ke hari ni? Semua okey ke? Kenapa diam semua ni? Kelas, suara saya dengar tak? Dengar. Dengar. So semua okey ke hari ni? Okey. Okey. Zaid Hafiz kata okey, baguslah. Orang lain macam mana? Kenapa dia orang lain diam? Okey, Nur Syafiqah. Alhamdulillah lah. Okey, so tak apalah. Masa sikit saja lagi kalau ikutkan pada apa yang dikabarkan bulan 10 perancangan yang dibuat oleh pihak kerajaan, oleh pihak kementerian, katanya bulan 10 KPT nak buka beroperasi, tapi tak pastilah sama ada ianya berapa hari bulan, adakah yang dilaksanakan, wallahu alam. Sama-sama kita berdoa agar perancangan apa yang dirancangkan itu dapat dilaksanakan dan kita dapat kembali ke college balik. Sebab katanya bulan 10 nanti dia akan tukar daripada pandemik kepada endemik. InsyaAllah lah sama-sama kita berdoa agar kita pandemik ini cepat naik ke atas, COVID-19 naik ke atas supaya kita dapat jalani kehidupan seperti sedia kala. Okey, so hari ini saya akan teruskan kelas kita dengan topik topik, masih lagi topik 4, tapi kita masuk kepada subtopik Instagram. Okay, sebelum tu saya nak tanya, siapa yang ada, semua dah settle ke dengan SSM? Kelas? Belum lagi. Bila agak-agak boleh settle tu? Kalau saya bagi masa sehingga Khamis ni boleh tak? Kelas? Boleh Okey, hari Khamis ni sehingga you dah dapat CJ SSM. Okey, CJ SSM tu you kena download lah. You kena download sebab dia hantar, dia terasa hantar email kot. Rasanya dia appear dekat e-biz tu, and then you kena download SSM, CJ SSM tu untuk dimasukkan ke dalam portfolio perniagaan nanti. Okey. Ya, semua dah sedia ke untuk kita masuk kepada topik 4 bagi subtopik Instagram for Business? Semua dah sedia ke? Dah, sir. Okey. So, kita akan masuk kepada topik subtopik Instagram. Okey, sebelum tu saya nak tanya, semua orang ada akaun Instagram tak? Ada, sir. Ada Tipu sangat kan kalau tak ada, kalau you jawab you tak ada akaun Instagram. Sebab akaun Instagram ni dia famous untuk golongan umur bayar-bayar korang. Bayar-bayar anda ni memang anda cukup sinonim dengan Instagram, akaun Instagram. Macam saya, zaman saya dulu, kalau you tahulah, dia sebelum adanya Facebook, dia ada Friendster. Zaman saya zaman Friendster. And then dia tukar kepada Facebook. Jadi sekarang ni bila ada Instagram ni dia untuk golongan-golongan orang umur muda-muda lah. Macam saya ni agak tak sesuai lah, tapi saya terpaksa jugalah kena ikut perkembangan because of saya berada dalam dunia ini, dunia perniagaan. Untuk saya memberi didikan kepada student, so saya perlu ada jugalah akaun Instagram. Okay, right. Cuma yang membezakan di antara
account Instagram for business dengan account Instagram for personal. Okay, kalau untuk personal ni dia more kepada kita nak menunjukkan kita punya kehidupan live kita. Tapi kalau untuk for business, dia punya features, dia punya penggunaan dia cukup berbeza dengan Instagram for personal. Okay, kita tengok satu persatu lah. Kita tengok what is the Instagram for business. Okay, untuk kita mendalami tentang Instagram ni, kita perlu tahu bahawasanya Instagram merupakan salah satu ataupun ianya sebahagian, sebahagian medium perniagaan. Maksudnya Instagram boleh dijadikan sebagai medium perniagaan. Okay, sebab kita tahu kita dalam dalam kita mengiklankan perniagaan kita ataupun bisnes kita, kita nak pastikan orang tahu berkenaan dengan dengan produk ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan kepada pasaran. So, bila kita nak pastikan orang mengetahui kewujudan tentang perniagaan kita dengan melakukan pengiklanan, sudah tentunya kita perlu pergi ke tempat yang ada orang. Ke tempat ada orang. Okay, kenapa? Kalau kita pergi, contohlah kita buat pemasaran di tempat yang salah, yang tidak ada penduduk, yang tidak ada pelanggan atau yang tak ada pasaran, ianya boleh mengakibatkan kita mengalami kerugian. Kerugian dari segi apa? Of course dari segi masa, memang tentulah kita rugi masa, kita rugi duit because of kita buat pengiklanan, kita mewawarkan tentang produk kita ataupun perniagaan kita di tempat yang salah. Jadi bila kita nak buat pengiklanan, kita kena pastikan tempat yang kita pergi itu adalah tempat yang ada orang. Jadi dalam Instagram memang ramai orang yang ada dalam Instagram dan dalam Instagram juga mempunyai kepelbagaian di dalam penerimaan pelanggan. Ada yang umur muda 17 tahun ke bawah, ada yang umur 20 tahun, ada yang berumur 25 sampai 30, sehinggalah baya-baya nenek-nenek kita pun ada duduk dalam Instagram. Jadi bila kita tahu ramai orang yang berada di dalam Instagram, amat sesuailah untuk kita melakukan pengiklanan, pemasaran di dalam Instagram. Tapi jangan pula you kata, kenapa aku punya barang ni tak ada apa permintaan dalam Instagram, kenapa orang tak react pun, kenapa orang tak follow pun, kenapa orang tak like pun. You kena ingat, bila kita buat pengiklanan sesuatu barangan, kita kena tahu, kita punya barangan ni untuk orang umur yang macam mana. Untuk orang yang berumur macam mana, macam mana permintaan mereka. Jadi kalau tidak ada orang yang follow ataupun like kita punya posting, kemungkinan kita punya followers tu bukan di kalangan mereka yang meminati terhadap barangan kita ataupun perkhidmatan kita. Senang cerita, terhadap perniagaan kita. Jadi sebenarnya dalam Instagram ni dia berkaitan dengan followers, orang yang mengikuti kita. Orang yang mengikuti kita ni macam mana? Okay? Adakah mereka ni yang berumur yang baya-baya umur muda ataupun mungkin pertengahan ataupun pengakhir dan sebagainya. Jadi untuk kita pastikan pelanggan produk kita ini diterima oleh followers kita, kita kena pastikan bahawasanya produk kita tadi bersesuaian dengan permintaan mereka. Okay, right. Untuk subtopik ini, objektif for this subtopik ada 3 perkara, iaitu yang pertama untuk membina akaun Instagram untuk perniagaan, yang kedua memahami konsep asas Instagram, dan yang ketiga melakukan posting di akaun Instagram untuk perniagaan. Okey, saya tanya anda semua, sebelum kita masuk lebih mendalam berkenaan dengan Instagram for business, saya nak tahu siapa yang pernah tahu, yang pernah dengar, yang pernah mengetahui tentang akaun Instagram for business. Ada tak siapa-siapa? Angkat tangan, tak apa dah. Ada orang tak ni? Ada.
Ada, tapi kenapa dia diam Nice slow, nice slow. macam mana? Nice slow, nice slow. Line slow. Alamak. Okey, Nurul Alia kata pernah dengar. Siapa lagi? Syafiqah. Sekejap, siapa tengok lagi? Okay, kalau bagi mereka yang pernah dengar, yang pernah tahu, mungkin ianya tidak menjadikan satu masalah kepada anda untuk mendalami atau mengetahui tentang Instagram for Business. Okay, sebab kadang-kadang orang ni dia tak nak tukar dia punya Instagram for personal, yang personal dia kepada business. Dia takut macam-macam lah. Tapi kadang-kadang dia punya alasan tu macam tak menasabah. Okay? Tapi bagi saya senang je. Kalau untuk Instagram ni, saya tak concentrate kepada personal. Saya terus pergi kepada business because of memanglah features dia berbeza. Tetapi dari segi penggunaan ni dia sama saja. Hampir sama. Cuma bezanya kalau untuk Instagram for business ni, kita boleh buat pengiklanan berbayar. Dan kita punya followers tu mungkin di kalangan mereka-mereka yang ada bisnes atau mereka-mereka yang meminati tentang produk-produk yang kita jual. So it's better you untuk anda, sebab anda perlu wujudkan satu Instagram for business untuk perniagaan anda. Okay. Jadi saya tak kata salah kalau you nak tukarkan kepada account you kepada business, itu tak ada masalah, boleh juga. Ataupun kalau korang nak buat account baru pun boleh, tak ada masalah. Sebab biasanya kalau untuk Instagram for business ni, kita punya posting tu akan ke arah kepada business. Maksudnya ke arah posting-posting yang berkaitan dengan produk. Okay. Dia berbeza dengan for personal. Kalau untuk personal ni, kita posting kita, gambar kita ni berkaitan dengan kehidupan kita. Kita pergi berjalan ke sana, berjalan sini, kita buat apa semua, kita akan kongsi dekat Instagram for personal. Tapi kalau untuk Instagram for business ni, dia lebih kepada kita mengetengahkan produk kita. Kita bercerita tentang produk kita. Okay, right. Kita tengok one by one Instagram for Business. Okay, kita tengok di sini, ini yang merupakan data yang terkini, tapi terkini pun pada tahun lepas lah, Februari 2020. Untuk tahun ini saya masih tengok lagi punya data, tapi kalau diikutkan pada tahun lepas, Februari 2020, ni Instagram user in Malaysia di Malaysia. Kalau tengok di sini, daripada 11,488,000, okay, 54% merupakan perempuan. Okay, 46% merupakan pengguna lelaki. Apa yang kita boleh katakan di sini? Cuba kita kongsi sama-sama. Apa yang anda boleh katakan? Dia orang perempuan ramai daripada lelaki bersosial. Bukan bos sosial, maksudnya buat benda salah, tak. Maksud saya berada di dalam sokmed, especially for Instagram lah. Tapi tak tahulah kenapa perempuan lebih ramai daripada lelaki. Mana pergi lelaki ni? Lelaki main game. Lelaki main game. Orang perempuan tak main game. Ada orang perempuan main game. Tahu? Sudah. Majoriti tak ada. Majoriti boleh ke? Dia sebenarnya orang perempuan ni dia suka kepada kecantikan. Tengok gambar cantik, dia pun post lah. Dia tengok baju, kadang-kadang baju tu tak ada kaitan dengan dia pun, dia ambil gambar nampak cantik, dia post juga dalam Instagram. Itu sifat seorang perempuan. Mereka mereka nampak tak saya backup perempuan sekarang ni. Orang perempuan ni dia suka kepada kecantikan. Tapi fakta dia macam tu. Sebab kalau tengok pun 54% adalah perempuan, 46% adalah lelaki. Okay, macam ni lah. Okay, kalau kita sebagai seorang yang berada di dalam dunia perniagaan, kalau daripada sini you dah boleh buat lah analisa apa sebenarnya yang aku boleh guna daripada data ini. Okay, antaranya ialah bila kita nak berniaga, kita akan berniaga barangan yang berkaitan dengan
perempuan. Sebab ramai perempuan yang berada di dalam SOCMED. Okay. Right. Tapi dia sebenarnya Kamil, dia kalau kita nak berniaga ni, okay, walaupun kita berniaga barangan lelaki pun, kita boleh tackle juga tau. Kenapa? Sebab kadang-kadang orang lelaki ni, dia punya pemilihan barangan baju ke apa ke, semua terletak kepada perempuan. Sebab kuasa tu amat besar pada orang perempuan. Orang perempuan ni kita beli baju pun kadang-kadang kita bagi suruh orang perempuan je pilih. Betul tak kami? Betul-betul. Kita duduk luar je. Kita duduk luar je. Ada mau pilih. Nak baju go. Betul. Kita bagi cash yang kau pergi dah beli, aku kat luar je. Kan? Itulah bayar. Kalau dia panggil habis. Kak tak cukup ni, habis limit. Kepala kita. Kalau lelaki juga habis kena cari duit dia. Lepas habis duitnya dia. Okay. Kita tengok di sini pada data sini ni daripada MDEC apa ni, kalau daripada umur 13 hingga 17 tahun. Okay, kalau tengok di sini memang Instagram ni pengguna dia bermula daripada umur seawal 13 tahun sehingga umur 65 tahun. Memang setiap peringkat tu memang ada penggunanya. Tapi pada di umur 13 hingga 17 tahun, pengguna lelaki dan pengguna perempuan dia sama saja. Kalau tengok situ 3.7% lelaki dan 3.7% untuk perempuan. Bila masuk saja umur 18 tahun, 25, 35, 45, 55, 65. Bila masuk 65, dia hampir-hampir sama. Tapi tinggi lelaki daripada perempuan pada umur 65. Pasal apa? Sebab apa? Kenapa pengguna umur 65 ni lelaki lagi ramai daripada perempuan ni? Kena kat kita kan, kena kat kita. Rupa-rupanya umur 65 ni dia dah nak jadi muda balik. Dah pencen biasalah, dah pencen. Bila dah pencen tu dia punya tanduk tu nak keluar sikit-sikit. Tu. That's why lah dia tinggi daripada perempuan. Tapi sebab orang perempuan dia dah awal-awal tu dia dah orang kata dia all out lah. Bila masuk umur 65 ni dia dah insaf. Orang lelaki dia insaf pada awal-awal. Pada akhir tu dia nak jadi lain macam. Alright? Okay, sejak sekadar gurauan saja. Okay, so inilah faktanya bahawa saja memang di dalam Instagram, okay, majoriti adalah perempuan dan penggunanya daripada seawal umur 13 tahun sehingga 65 tahun. Jadi dari segi untuk pengiklanan, okay, ianya dah memudahkan kepada kita untuk mengenal pasti kita punya segmentation. Ingat balik segmentation yang saya ajar sebelum ni. Segmentation dia ada 4. Dan 4 lepas ni tengok balik apakah keempat-empat yang saya bagi tahu sebelum ini. Okay. Statistik pengguna Instagram, okay, pengumpulan statistik dan fakta pengguna, okay, Instagram untuk tahun 2020, pengambilan kunci iaitu lebih 60% pengguna log masuk ke Instagram setiap hari. Ini kalau nak tengok dari segi penggunaan, okay, penggunaan Instagram pada tahun 2020. Okay. Lebih 60% pengguna log masuk ke Instagram setiap hari. Maksudnya setiap hari tu daripada 11 juta, 11 perpuluhan berapa tadi? 11.4. Okay. 60% setiap hari dia akan buka account Instagram. Maksudnya 60% daripada 11.5 tadi, okay, lebih kurang berapa? Lebih kurang kita katalah 6 juta orang lah atau lebih. Okay. 6 juta orang akan masuk ke dalam akaun Instagram untuk setiap hari. Maksud dia hari-hari dia akan buka Instagram. That's 60%. 40% lagi kadang-kadang buka, kadang-kadang tidak. Okay. Maksudnya tak konsisten lah. Tapi kalau untuk 60% ni memang dia konsisten. Setiap hari celik je mata, buka Instagram. Celik je mata, buka Instagram. Ini orang perempuan lah kot. Sebab dah terbukti tadi kan. Orang perempuan 54% lagi ramai daripada 46% untuk lelaki. Jadi 60% ini adalah di kalangan orang perempuan lah. Dia buka je mata. The first thing is dia buka Instagram. Maybe lah. Tapi ini yang dinyatakan di dalam kajian. Okay.
Okay, seterusnya 69% pengguna Instagram berusia lebih muda dari umur 35 tahun. Maksudnya di sini pengguna ataupun user Instagram, okay, 69% adalah pengguna yang berumur muda kurang daripada 35%. Ya, kita tengok data. Kalau tengok data pun memang dia ramai di kawasan ini. Dia ramai di kawasan julat umur 13 hingga 34 tahun. Okey, jadi daripada sini kita dah nampak dah. Barangan kita, kalau kita nak mengiklankan produk kita ataupun perniagaan kita di dalam Instagram, kita perlu pastikan produk kita tadi adalah yang paling bersesuaian untuk mereka yang berumur 13 tahun sehingga umur 34 tahun. Kerana apa? Kerana pengguna di dalam Instagram, ianya ramai di bahagian umur ataupun di julat umur di antara 13 hingga 34 tahun. Itu yang boleh memudahkan untuk kita melakukan ataupun melaksanakan aktiviti pengiklanan. Instagram menyukai lebih daripada 4 bilion siaran setiap hari. Maksudnya dari segi orang nak like, orang yang menyukai dengan Instagram ni, daripada lebih daripada 4 bilion. 4 bilion ni banyak 4 bilion ni memang terlalu ramai, memang terlalu banyak yang orang akan bersiaran atau menyukai untuk setiap hari. Maksud setiap hari ni 4 bilion ni memang sentiasa akan ada di dalam Instagram yang menyukai lah, maksudnya like dan sebagainya lah. Okey. Ini merupakan contoh-contoh selebriti yang menggunakan Instagram untuk berbisnes. Abang saya. Ni abang saya ni. Dia buat doyok. Tapi tak apalah, dia lagi handsome daripada saya sebab dia ni artis, orang kenal dia. Aku ni siapa yang kenal aku? Okay. Ni siapa ni? Ni siapa ni? Siapa ni? Nelofa. Bekas awet saya dulu. Saya minat dia, dia tak minat saya, dia tak kenal saya je kenal dia. Ini siapa ni? Datuk Siti. Tok T. Tok T. Ini awet kepada Kamil Haziq. Sudah. Maros. Ini siapa? Ini siapa ni? Ini siapa ni? Fizo Omar. Fizo Omar. Ini merupakan bekas Power Nur Alisa Fatin. Ya. Okay. Alright. Ini adalah abang saya. Tapi nama apa dia ni? Wadoyo. Bukan dah mau jangan lebih tak gitu. Okay. Ini adalah bakal power kepada Nur Alisa Fatin. Dia ni lah, bukan aku tau. Dia ni. Mana boleh gitu, sir? Boleh. Jawab. Sibuk je. Okay, tak apa. Okay, sekarang ni saya nak tanya. Nelofa ni, apa bisnes yang diguna? Yang dia buat? Hijab. Tudung. Air. Tudung. Lagi? Air. Lagi? Air. Saya tak tahu ni. Saya hanya mendengar daripada anda sebab anda adalah, mungkin anda kenal dia orang. Face mask. Okay. Apps. Cikgu Hakim. Yes, Cikgu Hakim. Sekarang ni memang betul Nelofa ni dia ada keluarkan satu apps. Saya tak dapat kajian lagi apa dia punya apps dia. Okay. Fizo. Apa bisnes dia? Hot burger. Lagi? Apa bisnes dia yang dibuat oleh Fizo Omar? Fizo Omar betul Fizo. Betul Omar. Fizo Omar Orang Kelantan tak? Kelantan boh. Kelantan boh. Nelofa. Kelantan juga. Kelantan juga. Okay, Tok T apa bisnes dia?
Simplicity. Produk. Produk kecantikan Betul? Betul ke? Betul Wok doyok. Apa sebenarnya bisnes wok doyok ni? Pomade. Pomade lagi. Trader. Baju Melayu. Okey, dia sebenarnya si wok doyok ni, dia pada asalnya dia merupakan orang kata apa, konsultan untuk kecantikan, bukan kecantikan, penampilan diri. Apa panggil apa maksudnya dia macam dia konsult orang lah dari segi penampilan. Lepas tu lah barulah dia jadi trader, dia jadi baju Melayu tu sebenarnya, sebab pada asasnya dia sebagai dia sebagai konsultan, dan tiba-tiba disebabkan dia ni konsultan, orang pakai kat dia jadi model. Dia tak jual baju Melayu sendiri pun, mana ada baju Melayu sendiri dia. Yang keluaran dia punya mana ada. Dia sebagai model je. Dan pasal produk ni, jambang ni, ni saya tak tahu sama ada dia punya produk sendiri ataupun orang tumpang dia, wallahu alam. Tapi saya rasa dia punya produk sendiri ni. Dia sendiri yang keluarkan produk untuk menggalakkan jambang. Okay. Saya pernah pakai juga sekali saja nak pakai. Tak jadi pun. Saya punya tak jadi pun. Sebab dia tak tumbuh tempat yang saya nak. Tapi tak tahulah, mungkin dia ikut hormon ke macam mana, wallahu alam lah. Okay. Seterusnya, kita tengok kepada cadangan slot masa untuk buat posting. Okay. Kalau tengok di sini dia dah bagi dah. Waktu pagi di antara 7 pagi hingga 9 pagi. Okay, kalau tengah hari di antara 11 pagi hingga 2 petang. Okay, kalau waktu petang di antara 5 petang hingga 7 petang. Okay. Kenapa dia bagi cadangan-cadangan macam ni? Okay, kita tengok apakah kajian yang dia buat dan apakah dapatan yang dibuat untuk setiap masa tu. Okay, kalau untuk pagi daripada 7 pagi hingga 9 pagi, kerana kebanyakan pengguna akan memeriksa telefon mereka apabila bangun pagi dan sebelum memulakan kerja ataupun sebelum memasuki kelas bagi anda semualah. Betul ke tak betul ni dia punya kenyataan tu? Sebab you tengok diri you lah, you tengok diri you. Agak-agak betul ke tak betul? Betul. Betul. Pagi-pagi first kali akan buka telefon dulu. Alisa? Ya. Ya. Buka WhatsApp. Buka WhatsApp. Lepas tu baru buka Instagram. Kau buka TikTok dulu. Kita tak main TikTok. Tak main TikTok. Ya Siapa ke? main? Siapa main? Ya ke? Ada. Ya ke? Cikgu pergi tanda dulu. Tak teh. Gila cikgu, tak apa kita nak, tak apa. Apa. Okey. Maksud dia pergi tanah dulu. Waktu pagi. Okey, dia sebenarnya ini memang betul apa yang berlaku. Memang orang kita sekarang ni, the first thing yang dia akan buat bila waktu bangun je waktu pagi, dia akan buka telefon dulu. Okey. So kita sebagai penjual, kita sebagai orang yang bergiat di dalam dunia perniagaan, kita perlu buat posting lah untuk waktu di antara 7 pagi hingga 9 pagi. Okay. And then waktu tengah hari 11 hingga 2 petang. Kerana apa? Kerana sekitar waktu rehat, ramai pengguna akan menggunakan waktu semasa makan, bahasa rehat untuk melihat sebarang mesej atau perkembangan terbaru. Maksudnya orang kadang-kadang untuk tunggu makanan, okay? Orang nak tunggu makanan ataupun orang nak beratur untuk beli makanan. Sambil-sambil tu dia scroll tengok telefon dia. So masa itulah kita perlu buat pengiklanan, buat posting lah. Bukan pengiklanan, maksud kita buat posting. Okay. And then waktu petang 5 hingga 7 petang, kerana selepas habis waktu pejabat, ramai orang akan berpeluang untuk berehat.
Okay, mereka akan memeriksa telefon semasa berehat di rumah, menonton TV ataupun sedang berada di dalam kesesakan jalan raya. Sebab orang sambil-sambil tu kan, sambil-sambil duk tunggu jalan tu jam kan. Dia akan buka telefon dia and then dia akan scroll tengok apa yang berlaku, terutama ada dalam Instagram ke, dalam Facebook ke, dalam TikTok ke. Okey, di sini saya nak bagi tahu kepada anda semua. Okay, anda jangan pandang serong terhadap TikTok. Okay, sebab sekarang ni dalam dalam kajian, okay, untuk penggunaan SOCMED bagi tujuan pengiklanan, okay, yang paling top sekarang ni yang berada pada nombor 1, pada level nombor 1 adalah TikTok. Second Instagram, third Facebook. So sekarang ni siapa-siapa yang tak ada akaun TikTok, tolong pergi buka je, pergi buka. Pergi buka. Sebab sekarang ni TikTok dia tak macam dulu dah. Dulu memang kita buka TikTok, mesti ada orang perempuan duk gelik-gelik kan. Sekarang ni dah tak ada lah macam tu. Sekarang ni dia tengok pada habit you. Habit you macam mana? Contoh masa kata habit you ni untuk bukan habit you habit you. Anda punya habit. Okay. Kalaulah habit anda ni suka kepada nasihat ataupun motivation, dia akan keluarlah benda-benda motivation dekat you punya surface TikTok. Sebab dia TikTok dengan Facebook dia akan sama je. Dia ada algoritma dia. Cara penggunaan kita. Kalau kita dia asyik buka benda-benda yang tak apa-apa, benda-benda yang tergelik-gelik lah akan keluar dekat you punya paparan. FYP anda tu akan keluar lah orang yang tergelik-gelik, orang yang baju tak berapa nak pakai baju, akan keluar lah sebab kita punya habit macam tu kan. Tapi kalau habit anda ni, anda posting pun berkenaan dengan produk, anda posting pun berkenaan dengan motivation, anda posting berkenaan dengan nasihat. So dalam you punya FYP tu akan keluarlah perkara-perkara yang berkaitan dengan corak penggunaan kita. Okay. Tapi saya tahu kami Hakim ini dia tak macam tu. Dia ni suka dengan dengan ceramah-ceramah. So dia punya TikTok tu memang kan. Dia keluarlah ceramah-ceramah. Tapi yang paling dia suka ceramah berkenaan dengan kahwin 4. Nampak betul kan? Tu Haziq, itulah Haziq kami Haziq. Okey, seterusnya gurau-gurau juga kita teruskan kelas kita. Okey, seterusnya kita tengok kepada apakah sebenarnya Instagram. Okey, apakah sebenarnya Instagram? Maksudnya kita nak mengenali Instagram. Sebenarnya Instagram dia adalah dua perkataan yang digabungkan, iaitu instant and telegram. Di mana instant ini adalah taking photo in instant and sharing them like telegram. Sebab kita tahu telegram tu adalah kita posting, kita menghantar message, okay? And then instant ni maksudnya kita mengambil gambar secara instant dengan segera. Maksudnya kita ambil gambar and then kita buat posting and then kita post ke dalam Instagram. Maksudnya kita ambil gambar, kita buat copywriting and then kita post. Okay, so apakah yang perlu kita posting? Apakah yang perlu kita post di dalam Instagram? Okay, terutama bagi kita yang berada dalam dunia perniagaan. Okay, antaranya ialah kita melakukan offer. Maksudnya kita tawarkan kepada pelanggan. Okay. Cikgu Hakim, Aiman Syakir ni minat gelek-gelek Nisa. Dia tak semestinya Aiman Hakim. Semua orang minat dengan gelek-gelek ni kan. Semua orang minat. Jangan tipu kan. Dah ada depan mata nak macam mana. So orang perempuan janganlah gelek-gelek. Kesian orang lelaki. Okey, seterusnya dalam offer ni apa yang perlu kita nyatakan adalah kita nak mewawarkan kepada pelanggan. Okay, kita nak mewawarkan dari segi promosi, kita nak mewawarkan dari segi diskaun ataupun sebagainya yang berkaitan dengan tawaran yang kita berikan kepada pelanggan. Okay, yang kedua, apa yang boleh kita nyatakan di dalam Instagram adalah news, berita. Berita-berita ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan produk kita.
Contoh misal kata produk kita ni dah ada artis pakai dan artis pun buat review, dia kata produk ni terbaik, produk ni bagus. So kita boleh ambil lah artikel tersebut dan dibawa masuk ke dalam Instagram. Kenapa perlu kita buat macam tu? Because of bila adanya artikel macam ni, ianya boleh mendatangkan kepercayaan daripada pelanggan. Okey. Dan yang ketiga, kita juga boleh menyatakan tentang event. Okey. Kita nak nyatakan dari segi apakah kerja-kerja yang kita buat di belakang tabir yang berkaitan dengan produk, okey, ataupun yang berkaitan dengan penyediaan penghantaran COD dan sebagainya. Ini juga adalah untuk mendapatkan kepercayaan, trusted from the customer. Okay, Kamil Haziq, saya nak bagi tanda sekejap. Boleh Kamil Haziq? Jangan lama-lama sangat, pergi sekejap je. Buat yang kecil saja, yang besar simpan dulu. Okay, yang keempat adalah kontes. Kita boleh nyatakan tentang kontes. Okay, kenapa kontes ini perlu ada dalam Instagram? Because of kalau tadi kita nak mendapatkan kepercayaan, tapi untuk kontes kita nak mendapatkan loyalty. Maksudnya kesetiaan. Maksudnya dia dapat kesetiaan daripada pelanggan, bahawasanya pelanggan ini rasa macam dia rasa seronok berada bersama dengan kita atau follow kita. At least dia kata aku follow this account, aku dapat sesuatu. Bila dia dapat sesuatu, itu yang boleh menyebabkan mereka akan sentiasa bersama dengan kita. Okay? Dan yang terakhir, yang kelima adalah produk. Sudah semestinya bila kita berada dalam dunia perniagaan, kita perlu sentiasa mewawarkan ataupun menyatakan ataupun mengetengahkan tentang produk kita kepada orang ramai. Supaya apa? Supaya orang ramai menyedari tentang kewujudan produk kita di dalam pasaran. Ini adalah 5 perkara yang boleh kita postkan ke dalam Sokmed, terutama di Instagram. Okay, right. Pada bahagian bio profile, ini apa yang anda perlu buat untuk akaun Instagram for Business. Okay, dalam bio profile anda perlu ceritakan anda ni siapa. Siapa sebenarnya anda ni? So bagaimana cara dia? Contoh, you bagi tahu saya ni adalah pengedar produk sekian ataupun saya adalah stokis untuk produk sekian. So kita kena nyatakan anda ni siapa. Supaya apa? Supaya orang mengenali kita. Bila orang baca bio tu, orang tahu dia ni siapa. Okay, and then apa yang anda jual. Kita nyatakan produk apa yang kita ketengahkan untuk kita jual ke dalam pasaran, untuk kita tawarkan ke dalam pasaran. Okay, dan yang ketiga, perlu ada nombor telefon yang boleh dihubungi. Letak nombor telefon, jangan duk sorok-sorok, jangan you kata okey kalau nak berhubung dengan saya terus DM saya. Memang boleh kita nak suruh orang tu DM kita, tapi kalau ada nombor telefon, ianya lagi boleh atau lagi mudah untuk orang berurusan dengan kita. Tapi ingat yang saya bagi tahu sebelum ini, saya kata untuk nombor telefon, kalau untuk WhatsApp, kalau boleh kita tukarkan ke dalam Bitly. Kenapa tukar ke dalam Bitly? Because of sekarang ni ramai orang yang jadi penyangak ni. Nak jadi penyangak, yang jadi scammer. So kalau kita letak nombor telefon secara direct, ianya memudahkan kepada manusia tersebut untuk hack ataupun scam kita punya nombor telefon. So untuk elakkan daripada mereka mudah mendapatkan nombor telefon kita, kita gunalah link yang saya ajar sebelum ni. Ingat balik yang saya ajar sebelum ni dengan menggunakan pakai kaedah bit.ly. Okay. Yang keempat, pastikan profil konsisten dengan jenama positioning anda. Maksudnya dari segi profil tu mestilah ianya ada kaitan, ianya ada relate dengan anda punya produk. Jangan pula you jual produk A, you cerita pasal produk B dekat profil. Tak kena lah. Bila tak kena ataupun you jual produk A tapi you cerita tentang kelebihan produk B, itu tak kena. Bila tak kena, orang akan jadi keliru. Bila orang jadi keliru, orang tidak percaya kepada
kita. Untuk elakkan daripada perkara tersebut berlaku, kita kena sentiasalah konsisten kita profile dengan jenama yang ada pada produk kita. Okey. Ini adalah konsep asas dalam Instagram. Okey, ada 3 perkara. Yang ini saya rasa anda lagi mahir daripada saya sebab saya ni adalah peringkat umur yang tua yang baru nak masuk ke dalam Instagram. Tapi untuk peringkat umur anda, okay, ianya lagi mudah untuk anda memahami. Kadang-kadang benda ni semua ni dah jadi satu makanan rutin untuk anda. Anda dah tahulah untuk filter gambar macam mana, nak jadi cerah macam mana, nak kasih dia nampak gelap sikit dan bagaimana cara orang lihat, bagaimana pemandangan orang dan sebagainya. Ini semua dah ada pada you. Cuma mungkin anda hanya guna untuk personal sahaja. Sekarang ni tukar skill anda, guna kemahiran anda untuk anda lakukan kepada perniagaan anda. Sebab kita dalam kehidupan ni, dan sambil kita hidup ni, kita nak juga ada imbuhan kepada kita. Contoh misalnya kata you minat dengan Instagram, kita nak jadikan minat anda tu tukar kepada duit. Maksud bertukar kepada duit. So bagaimana untuk kita tukarkan minat kita dengan Instagram tadi untuk dapatkan duit? Dengan cara kita bertukar kepada perniagaan. Bila ada perniagaan, barulah akan datangnya duit kepada kita. Setuju ke tak setuju? Anda setuju ke tak setuju dengan apa yang saya tahu? Contoh kalau anda ni suka main game. Sekarang ni kita nak biar kita buat tu dapat duit, barulah ada orang kata apa, tak rugi masa aku untuk aku main game. So bagaimana cara dia? Kita tukarlah minat kita tadi kepada perniagaan. Maksud kita main game dengan orang bayar ke dan sebagainya. Nampak tak? Setuju tak setuju? Aku saja tanya macam ni sebab nak tahu korang ni ada dengan saya ke tak? Halo? Syaki kata setuju. Nampak tak? Maksudnya sekarang ni kita buat apa-apa biarlah dapat sesuatu kepada kita. Sekarang ni kita nak hidup macam mana? Kita nak hidup dengan menggunakan duit. So biarlah minat kita tadi dapat ditukarkan kepada duit untuk menampung kehidupan kita waktu sekarang ni. Sebab waktu sekarang ni memang orang nak pakai duit. Nak apa-apa semua duit. Even nak masuk tandas sekalipun kena bayar 50 sen. Dulu 20 sen, sekarang 50 sen. Rasa-rasa dah naik RM2 dah. Kan? Tu nak koncengnya tu. Nak koncengnya. Bukannya nak buat benda lain. Betul tak? Nak konceng pun kena bayar. Kena bayar RM2. Kan? So apa-apa benda atas dunia ni sekarang ni tidak ada satu pun yang percuma, semuanya berbayar. So untuk melangsungkan kehidupan kita selari dengan benda yang semasa, kehidupan semasa, kita perlu buat ianya mendatangkan duit kepada kita. Okay? Right. So inilah 3 asalnya, itu filter gambar, hashtag, follow and follower. Okay, following is I follow you, follower is you follow me. I follow you, you follow me. Okay, right. So untuk hashtag, sebab filter gambar ni saya rasa saya tak perlu cerita pun, because of you dah tahu dah filter gambar macam mana. Sebab dalam Instagram kan dia ada kan. Dia sebenarnya dari segi features, dari segi penggunaan dalam sama ada personal atau business, okay. Dari segi dia punya features, dia seakan-akan sama je, lebih kurang sama je. Cuma dari segi perbezaannya adalah features business ni dia more kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan perniagaan, itu saja. Tapi dari segi filter gambar, dari segi penulisan, dari segi posting, ianya sama sahaja. Okay, right. Untuk hashtag, yang ni pun mungkin anda dah tahu dan mungkin anda ada yang tidak tahu. Okay, hashtag ni dia boleh dijadikan sebagai kata kunci. That means anda boleh search sesuatu dengan hanya menggunakan pakai hashtag. Contohlah misalnya kata you jual produk tudung. You boleh search hashtag tudung. Dia akan keluar orang-orang yang menjual tudung ataupun orang yang memakai tudung. So dari situlah anda boleh dapatkan follower ataupun boleh dapatkan pelanggan. Okay. Kata kunci dia pengguna Instagram cari post berdasarkan kepada hashtag. Okay, dan daripada hashtag juga kita boleh membina komuniti. Okay, bina komuniti dengan mencipta hashtag sendiri. Okay, maksud membina komuniti dengan hashtag sendiri artinya anda wujudkan satu hashtag khas
yang berkaitan dengan produk anda sahaja. Maksudnya hashtag tu bila anda dah wujudkan benda tu, so sesiapa yang pakai hashtag tersebut akan menjadi sebahagian daripada komuniti kita. Sebab tu kalau you perasan ada orang buat kontes, orang buat kontes, dia kata anda sila untuk melayakkan anda menyertai pertandingan ini atau pencabutan bertuah ini, anda buat satu posting and then tulis hashtag sekian. So bila dah ramai orang buat hashtag tu, secara langsung dia dah jadi satu komuniti. Bila dah jadi satu komuniti, ianya memudahkan kepada kita untuk menyebarkan maklumat produk kita. Sebab bila kita guna hashtag tu, secara langsung orang tersebut akan mengetahui tentang kewujudan kita. Okay, alright. Dan seterusnya, scan follower. Dengan hashtag ini kita boleh scan follower, di mana target bakal follower menggunakan hashtag berkaitan dengan produk kita. Sebab bila kita nak dapatkan follower, kita cari orang yang menggunakan pakai hashtag yang ada di dalam lingkungan hashtag produk tersebut. Contoh you jual produk tudung tadi contoh tudung you jenama Alifa Tudung contoh. Tiba-tiba you nak cari follower, you nak scan follower, you boleh scan hashtag tudung. Daripada situlah you boleh tengok siapa sebenarnya penjual tudung dan siapa sebenarnya pemakai tudung. Daripada situ kita boleh cemak, boleh tengok. Okay, ni tips and trick untuk Instagram. Ini nak guna dari segi hashtag lah. Untuk posting, kita guna di antara 11 hingga 20 hashtag saja. Jangan melebihi 30 hashtag. Jangan kita punya copywriting tu, penulisan copywriting untuk penggunaan hashtag, kita jangan melebihi daripada 30. Kerana apa? Kalau kita menggunakan melebihi 30 hashtag, ianya boleh menyebabkan gambar anda tidak akan keluar. Maksudnya dia akan jadi terlalu panjang penulisan sehingga kan gambar kita terhiding. Okay. Dan pastikan setiap post ada kesemua jenis hashtag di bawah. Dia ada 3 jenis hashtag, iaitu hashtag unik, hashtag trending dan hashtag general. Okay, apa maksud hashtag unik? Okay, maksud hashtag unik adalah hashtag yang dicipta khas untuk jenama anda. Okay, biasanya kalau untuk hashtag unik ni kita akan cari hashtag, kita akan buat hashtag yang berkaitan dengan produk kita. Contohlah you punya jenama tu aiskrim Koko Kamil contoh. So you boleh buatlah hashtag aiskrim Koko Kamil. Maksudnya orang tak akan guna hashtag tersebut because of that's one is your trademark, your hashtag yang berkaitan dengan produk anda ataupun jenama anda ataupun nama syarikat anda. So daripada situlah kita boleh wujudkan komuniti. Dan seterusnya yang kedua, hashtag trending. Okay, hashtag trending yang berkaitan dengan produk anda. Maksudnya kita mencari hashtag yang sekarang ni tengah trending dan ianya ada kaitan dengan produk anda. Contoh, anda menjual baju Melayu. Bila baju Melayu, kita pun carilah apakah hashtag yang berkaitan dengan baju Melayu. Contoh, you kata hashtag Tazkirah Malam Jumaat. Kalau untuk Tazkirah Malam Jumaat ni, ia berkaitan dengan keagamaan. Dan baju Melayu yang anda jual pun berkaitan dengan keagamaan. Maksudnya orang nak pergi masjid akan pakai baju Melayu. So, daripada situ anda boleh pakai hashtag Tazkirah Malam Jumaat ataupun hashtag TMJ untuk dimasukkan ke dalam posting anda. Maksudnya, sebab bila trending tu dia akan jadilah. Maksud bila orang search, dia akan pergi dekat you punya posting. Okay? Dan hashtag general. Hashtag general ni adalah bertujuan dari segi kategori produk. Contoh baju Melayu, kita boleh guna hashtag pakaian. So ataupun hashtag Muslim. Boleh tu, maksudnya ada kaitan dengan baju Melayu dan ianya adalah general, umum. Okay.
Right. Dan seterusnya jika tidak mahu kelihatan seperti spam hashtag, okay, letak 4 hingga 5 hashtag untuk satu post dan tukar kepada yang baru selepas 30 minit. Maksudnya kita edit lah. 4 maksudnya 5 hashtag mula-mula contohlah you post satu posting, you letak 5 hashtag. Dan lepas 30 minit, you tukar lagi. Tapi jenuh sikit lah. Tapi yang itulah cara dia untuk kita nak mengelak daripada berlakunya spam hashtag. Okay, anda juga boleh letakkan hashtag di ruangan komen untuk tidak mengganggu caption post anda. Maksudnya kita juga boleh guna hashtag tadi untuk 30 hashtag tadi di ruangan komen. Maksudnya kita tak letak dekat posting, dekat copywriting kita, tapi kita letak di bahagian komen. Okay, inilah contoh-contoh hashtag. Okay, contoh yang ini kasut. Kasut Aldo. So dia letak hashtag tu. Dia letak jenama, hashtag jenama. Okay. Iaitu Aldo. And then unique, hashtag unique. Okay. Trending dia apa trending dia? Trending dia saya tak pasti, blogger kot. Tapi kalau untuk general dia fashion style itu adalah general. Okay. Ini hashtag di ruangan komen. Okay. Ini untuk following dan followers. I follow you, you follow I. Okay, cari target follower dengan menggunakan kaedah hashtag, okay, yang berkaitan dengan produk anda. Anak saya masuk dalam studio saya, tak apalah, biar dia tidur kat situ. Okay, cari target follower dengan menggunakan kaedah hashtag yang berkaitan dengan produk anda. Okay, jangan tinggalkan komen general, luangkan sedikit masa untuk memahami gambar yang dipost sebelum komen. Okay, maksud sekarang ni kalau you nak, contohlah, sebab orang ni, bila kita follow orang tu, kadang-kadang orang tu akan follow kita balik. Okay. Kalau orang biasa lah, ni cerita orang biasa. Bukan artis. Kalau artis, biasalah. Kalau artis ni dia nak orang follow dia je. Dia tak nak follow orang pun. Kan? Ni kalau saya cerita orang biasa. Okay. Kalau orang biasa, okay, dia akan buat perkara yang sama kalau kita follow dia. Maksudnya dia akan follow kita balik. Tapi dengan syarat. Syarat macam mana? Syaratnya anda perlu luangkan masa sedikit untuk anda komen dan untuk anda memahami tentang tentang rakan anda tadi. Maksudnya sebelum anda follow dia, you pergi dulu dekat email account, you tengok and then you faham and then anda pun buat komen, faham, tengok gambar dia, komen. Biar dia rasa selesa dengan kita. Biar dia rasa you ni nak berkawan dengan dia ni dengan seikhlasnya. Maksudnya tak ada orang kata memang kalau ikutkan memang you kalau follow orang ni, kalau orang bisnes ni biasanya dia adalah serampang dua mata. Tujuan dia tu ada udang di sebalik mi. Biasa dah, itu dah biasa. Tapi untuk elak daripada orang buat pandangan serong kepada kita, walaupun memang kita akan buat benda yang sama, akan buat benda yang tu, maksudnya kita akan follow orang tu and unfollow balik, itu perkara biasa. Sebab siapa kita tahu tu, sebab itu yang berlaku setiap orang tu dia nak suruh orang follow dia follow orang and then in the end dia pun unfollow balik. Dia unfollow balik, itu tak tahannya. So untuk mengelak daripada orang berpandang serong kepada kita luangkan masa sedikit untuk kita buat komen di setiap posting yang ada di dalam akaun mereka. Okay. Dan ini merupakan strategi untuk dapatkan targeted follower. Apa yang perlu kita boleh buat ialah copy follower. Copy follower ni macam mana? Kita follow orang yang follow rakan pesaing kita. Maksudnya, okay, contohlah, you jual tudung jenama Alifa. Okay, and then yang ni pula tudung Nilofa. Okay, apa yang you boleh buat ialah, okay, anda follow semua orang yang follow jenama tersebut. Maksudnya you follow setiap rakan-rakan follower yang ada pada produk Nilofa tadi. So itulah maksudnya kita copy. Kita follow. And then orang tu secara tak langsung akan follow kita balik.
Itu maksud kita copy follower. Maksudnya orang tu akan follow kita balik secara tak langsung. Orang yang follow jenama Nelofa akan follow jenama Alifa. Itu contohnya lah. Okay, and then copy interest, copy likers dan komentar dari hot, okay, post yang mempunyai kesamaan dengan produk anda. Itu sama juga. Maksudnya kita cari orang yang berada dalam komentar, yang buat komentar untuk produk yang hot, yang berkaitan dengan produk kita, dan kita copy balik. Okay, informative account, daftar account yang syarat dengan informasi produk anda. Selepas follower sampai 5,000 hingga ke 10,000, swap review dengan IG anda. Ni biasanya orang akan buat swap review. Maksudnya kita akan review produk dia dan dia akan review produk kita. Secara tak langsung, follower kita yang 5,000 tadi akan tahu tentang produk dia, dan follower yang 5,000 di dalam account dia akan tahu pasal produk kita. Itu maksud swap lah. Kita tukar. Tapi yang tu you kena pastikan you punya follower tu ramai lah. Sebab orang ni kadang-kadang, contohlah you punya follower baru ada 1,000 dan dia ni dah ada 10,000. You nak swap. Kalau you nak swap memang dia tak akan terima lah. Sebab you dapat 1,000 je, aku ada 10,000. Kalau kita secara logik pun macam tu kan. Takkan kita nak hanya dapatkan 1,000 dia sedangkan dia dapat 10,000. Secara logik dia macam tu. Tapi ada juga jenis orang yang buat bayaran. Contoh, okay, dia punya account dah ada 10,000. Okay, and then kita ni baru ada 1,000. Apa kita buat? Kita pergi jumpa dia, kita bayar kat dia. Ada juga orang jenis macam tu. Dia buat perkhidmatan. Tak apalah perkhidmatan dia buat macam tu, nak macam mana kan? So kalau you nak pastikan orang tu terima untuk review produk you kena bayar lah. Bayar lah certain amount. Itu saya tak pastilah berapa. Itu bergantung kepada orang lah. Bergantung kepada owner for that account lah. Dia nak nak tawarkan berapa. Okay. Dari segi perundangan Instagram, maksimum untuk following adalah 7,500. Okay. Untuk follow and unfollow, target 50 hingga 100 dalam masa 1 jam. Okay, yang ini kalau you nak buat follow and unfollow. Dalam masa 1 jam tu, you boleh buat 50 hingga 100 orang. Maksud contohlah, pukul 11 sampai pukul 12. You dah target. You target berapa? Contohlah, aku nak target untuk 1 jam ni, aku nak follow orang seramai 60 orang contoh. So you buatlah 1 minit seorang. Seminit seorang. Contohlah pukul 11 1 minit. Okay, you follow 1 orang. 11 2 minit, 11 3 minit, 14 sampai pukul 12. Okay, bila masuk pukul 12 1 minit, you pun unfollow orang yang you follow pukul 11 1 minit. Itu standard orang akan buat lah. Orang akan buat macam tu because of kenapa kita ambil 1 jam, sebab kita nak mengelakkan daripada orang terperasan dengan siapa sebut nama saya ni sampai tersedak saya. Okay, supaya orang tak perasan kita unfollow dia. Kalau dah 1 jam tu, biasanya dah ramai orang lain dah follow dia. So kalau kita unfollow pun dia tak perasan. Okay, so itulah keadaan yang boleh kita buat untuk kita dapatkan follower. Okay, right. Ini WhatsApp for business. Okay, WhatsApp pun sekarang dah boleh kita guna pakai untuk perniagaan. Okay, dengan syarat anda perlu tukar daripada WhatsApp personal, WhatsApp biasa kepada WhatsApp for business. Okay, di mana dalam WhatsApp for business ni dia ada pelbagai features. Yang ni saya nak cerita di mana dalam WhatsApp for business ni dia ada features untuk you letakkan orang panggil katalog. You boleh letakkan katalog, you boleh letakkan location kedai, kita boleh letak dari segi apa lagi, macam-macam lah. Dari segi waktu urus niaga. So dalam WhatsApp for business semua tu ada dalam WhatsApp for business. Tapi dalam WhatsApp personal ianya tidak ada features yang saya beritahu sebelum ni lah. Tapi untuk hakikatnya dalam waktu untuk asasnya, okay, WhatsApp ni dia boleh kita buat pesanan teks,
pesanan bergambar, video, menghantar lokasi dan membuat rakaman audio serta rakaman video bersama. Okey, untuk platform yang digunakan, okey, kita boleh guna dekat iOS, boleh dekat BlackBerry, okey, boleh Android dan juga web browser. Okey, pesanan yang dihantar kepada siapa? Pesanan dihantar kepada siapa? Secara terus kepada individu dan kepada beberapa individu secara serentak dalam satu grup, satu kumpulan. Okey, saya nak tanya kalau untuk WhatsApp for Business kita boleh buat satu grup orang panggil bukan grup tau. Dia macam kita buat broadcast. Boleh kita hantar pesanan dengan tidak mewujudkan kumpulan, tapi kita menghantar pesanan dengan orang kata apa, sekaligus tanpa ada kumpulan. So apa kita boleh buat dengan WhatsApp for Business, kita boleh wujudkan broadcast. Maksudnya kita akan buat satu broadcast, kita letak semua nombor telefon dalam broadcast tersebut, and then kita hanya tulis satu kali saja, dan ianya akan dihantar secara blast kepada semua nombor telefon yang kita letakkan di dalam broadcast tersebut. Okay, itu kelebihan WhatsApp for Business. Okay, rasional WhatsApp untuk usahawan, ianya dapat menjimatkan dari segi kos penghantaran pesanan kepada pelanggan bagi mereka yang tiada kos penggunaan. Sebab kalau WhatsApp ni kita tahu WhatsApp dia merupakan penghantaran maklumat tanpa ada sebarang bayaran. Kita hanya bayar untuk line telco saja. Kalau SMS kena hantar satu sekali hantar 20 sen kan, tapi WhatsApp ni tak perlu dikenakan sebarang bayaran untuk penghantaran. Okey, tiada had dari segi jumlah penghantaran pesanan. Tempoh penghantaran dan penerimaan pesanan adalah cepat, melainkan kalau salah seorang tu mempunyai masalah line telco. Itu tak boleh nak katalah. Contoh hantar hari ni sampai lusa contoh, sebab apa? Line telco tak ada. Itu yang perlu kita kena terima lah. Tapi kalau line okey, kedua-dua line okey, hantar sekarang ni dah sampai dekat dia dalam masa 2 saat. Okey. Ada mudah digunakan, kebanyakan pengguna telefon pintar menggunakan aplikasi WhatsApp. Jarang sangat lah. Waktu sekarang ni jarang sangat kalau orang tak ada akaun WhatsApp. Boleh dikatakan hampir 1% tu orang ada telefon tu dah ada WhatsApp. Mereka kalau orang tu pakai telefon 3 sekupang lah. Kalau pakai telefon 3 sekupang memang tak ada lah. Okey, itu saja untuk subtopik Instagram and WhatsApp for Business. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kelas? Halo? Halo?